Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Berdiri bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Nohayati Rusli, dan seterusnya Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 88 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 5,439 kes, iaitu bersamaan dengan 79.3% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 15 Mei 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 36 kes baru yang telah dilaporkan, di mana 28 kes adalah di kalangan bukan warga negara Malaysia. Oleh itu, jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,855 kes dan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,304 kes. Sehingga kini, seramai 14 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Dan daripada jumlah tersebut, 5 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, dimaklumkan bahawa tiada kes kematian setakat hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 112 kes, iaitu bersamaan dengan 1.63% daripada jumlah keseluruhan kes. Adalah dimaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia telah menjalankan usaha pemurnian data-data berkaitan dengan COVID-19. Hasil kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia dengan beberapa agensi lain seperti Majlis Keselamatan Negara dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, satu sistem pengkalan data telah dibangunkan. Sistem ini dikenali sebagai e-COVID, di mana ianya dapat memastikan pengumpulan data daripada lapangan dapat dijalankan dengan lebih berkesan, tepat dan cepat. Tambahan pula, penyeragaman sistem data makmal daripada semua makmal COVID-19, iaitu makmal-makmal Kementerian Kesihatan Malaysia, makmal di universiti, MOSTI, Hospital Angkatan Tentera dan juga makmal swasta telah dipertingkatkan dengan menggunakan Sistem Informasi Makmal Kesihatan Awam ataupun SIMKA. Sistem ini telah dibangunkan oleh Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan dan telah mula digunakan oleh kesemua makmal COVID-19 mulai pertengahan April 2020. Ini adalah merupakan satu pencapaian yang baik berbanding dengan sebelum ini, di mana data dari lapangan dan makmal telah dilaporkan secara manual. Pada 14 Mei 2020, Kementerian Kesihatan telah melaporkan sebanyak 29,297,342 individu yang telah menjalani ujian COVID-19. Di mana 6,819 daripada jumlah tersebut disahkan positif, iaitu kadar positif adalah sebanyak 2.29%. Walau bagaimanapun, dengan penggunaan sistem pengumpulan data yang lebih baik, Kementerian Kesihatan kini memaklumkan bahawa sehingga 15 Mei 2020 jam 12 tengah hari, Kementerian telah menyaring sebanyak 424,306 individu, di mana seramai 6,855 orang positif COVID-19 dan 417,451 orang adalah negatif. Ini menjadikan kadar positif adalah sebanyak 1.62%. Manakala bilangan individu yang disaring adalah sebanyak 13 orang bagi 1,000 orang populasi. Ini menunjukkan Malaysia merupakan antara negara yang menjalankan ujian saringan COVID-19 yang paling banyak di kalangan negara ASEAN yang lain. Saringan COVID-19 ini dijalankan secara tertumpu, iaitu targeted screening,
kepada kumpulan-kumpulan yang dikesan berisiko tinggi untuk dijangkiti COVID-19. Pemurnian data ini tidak dapat dilaksanakan tanpa kerjasama daripada pelbagai pihak termasuk 7 makmal swasta. Kementerian Kesihatan amat mengharapkan agar kerjasama daripada makmal-makmal ini dapat diteruskan dan semua data yang berkenaan dapat diberikan atas kepentingan negara dalam menghadapi wabak COVID-19. Kementerian Kesihatan Malaysia memohon kerjasama orang ramai dalam memerangi wabak COVID-19 di Malaysia dengan patuh kepada SOP, iaitu syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah PKPB. Yang kedua, orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Dan amalkan penjarakan sosial pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Orang ramai juga diingatkan supaya turut patuh kepada 3C dan 3W seperti disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Elakkan 3C iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elakkan bertutur dengan jarak yang dekat, iaitu close conversation. Amalkan 3W iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, iaitu wash. Sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut di tempat awam atau jika bergejala, iaitu wear mask, dan warn iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan seperti yang pertama, elak bersalaman dan bersentuhan. Yang kedua, amalkan etika batuk dan bersin. Sentiasa lakukan aktiviti disinfeksi, duduk di rumah dan hanya keluar sekiranya ada urusan penting sahaja dan dapatkan rawatan segera jika bergejala. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenai COVID-19. Begitu juga Kementerian Kesihatan akan memastikan langkah-langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan lokaliti laporan kluster COVID-19 di kawasan PKPD di Malaysia sehingga 15 Mei 2020 melibatkan 2 lokaliti. Iaitu yang pertama, lokaliti Pusat Bandar Utara dan Pasar Borong Kuala Lumpur telah pun tamat pada 12 Mei. Lokaliti yang pertama ialah Selayang Baru, iaitu tiada pertambahan kes dan menjadikan jumlah kes positif ialah 52 dan melibatkan 36 bukan warga negara. Lokaliti kedua iaitu kawasan Pasar Jalan Osman ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes positif ialah 28 dan 2 kes adalah di luar kawasan PKPD dan ia melibatkan 21 kes bukan warga negara. Seterusnya, laporan warga negara Malaysia yang pulang dari luar negara dari 3 April sehingga 5 Mei adalah sejumlah 33,941 individu dan 24,888 individu telah pun tamat tempoh kuarantin selama 14 hari. Jumlah kes yang positif adalah 360, iaitu tiada pertambahan pada hari ini. Dan 270 kes didapati positif pada hari pertama kuarantin dan 89 kes didapati positif pada hari ke-13 kuarantin. Seterusnya dimaklumkan rumusan kes kluster perhimpunan di Masjid Sri Petaling. Bilangan sampel yang telah diambil dan diuji adalah 38,411 dan jumlah kes positif adalah 2,364 melibatkan 5 generasi, iaitu ada pertambahan 11 kes hari ini dan 2 kes di generasi kedua dan 11 kes di generasi ketiga.
Seterusnya, saringan COVID-19 di 370 madrasah dan sekolah tahfiz sehingga 15 Mei 2020 dan telah dikenal pasti jumlah pelajar, guru dan kaki tangan adalah seramai 19,715. Jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 13,288 iaitu bersamaan dengan 67.4%. Jumlah kes positif yang telah dikesan adalah 651 iaitu bersamaan dengan 4.9%. Dan mereka yang bergejala hanya 96 iaitu 14.7%. Manakala mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 555 bersamaan dengan 85.3%. Seterusnya ingin dimaklumkan saringan COVID-19 untuk 331 pasar-pasar sehingga 15 Mei 2020. Dan jumlah individu dan peniaga yang dikenal pasti ialah 36,130. Dan jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 28,196 iaitu bersamaan dengan 78%. Dan didapati 258 iaitu bersama dengan 0.9% adalah positif COVID-19. Ingin dimaklumkan sehingga 15 Mei 2020 kluster kilang Pasir Gudang telah tamat pemantauan iaitu tiada kes dikesan selepas 28 hari. Jumlah kes kluster kilang di Pasir Gudang adalah 15 kes dan melibatkan 1 kematian. Seterusnya dimaklumkan laporan COVID-19 untuk kluster yang aktif di Malaysia sehingga 15 Mei, iaitu yang kluster pertama ialah Kampung Sungai Lui ada pertambahan 10 kes menjadikan jumlah kes 184. Yang kedua, kluster pengawal keselamatan ceras ada pertambahan 9 kes menjadikan jumlah kes 24. Yang ketiga, kluster Pudu ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah 32 kes. Manakala kluster Pedas ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 162 kes. Kluster Benus di Bentong ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 5. Dan lain-lain kluster tiada pertambahan hari ini. Seterusnya dimaklumkan kapasiti ataupun keupayaan harian makmal COVID-19. Setakat ini keupayaan makmal di 45 makmal adalah 26,673 sampel yang dapat dilaksanakan untuk tempoh sehari. Dan semalam kita melaksanakan 24,507 sampel dan iaitu bersamaan dengan 92%. Dan masa yang diambil untuk melaksanakan ujian ialah 82% dilaksanakan dalam tempoh 24 jam. Dan pertambahan 9.9% mengambil masa 48 jam dan hanya 1% yang lebihi 72 jam. Dan saya buka kepada sebarang pertanyaan dan soalan, dipersilakan. Datuk, saya ada 2 soalan. Pertama, saya ingin tanya mengenai perkembangan kes kematian ke-110 seorang warga negara Malaysia yang berumur 30 tahun yang ditemui mati di Rompin. Apakah pihak kementerian sudah mengenal pasti kontak rapat dan apakah mengenal pasti punca jangkitan, dan saya juga turut dimaklumkan bahawa terdapat pegawai polis atau anggota polis yang telah bercakap dengan beliau sebelum meninggal dunia. Adakah anggota polis tersebut sudah melalui ujian saringan? Dan soalan yang kedua berkenaan dengan usaha Kementerian Sumber Manusia untuk menyediakan tag atau lencana kepada warga asing yang sudah menjalani saringan COVID-19. Jadi bagaimana Kementerian Kesihatan melihat dengan adanya lencana itu keberkesanan untuk menangani COVID-19 boleh dilaksanakan? Terima kasih. Terima kasih. Soalan pertama ialah mengenai kes 110. Jadi untuk kes tersebut siasatan masih dijalankan dan kontak-kontak rapat masih dalam proses dikenal pasti untuk kita untuk jalankan saringan dan sebagainya. Jadi kes tu pelaporan lanjut akan dimaklumkan bila kita mendapatkan laporan penuh. Jadi kita beri masa tempoh untuk mereka melaksanakan
tindakan dan kontak untuk tracing. Dan seterusnya soalan kedua ialah mengenai tagging. Jadi untuk mereka yang telah dilaksanakan ujian, kita akan memberi jawapan ataupun keputusannya dalam satu surat. Jadi bukan dari segi tag. Sebab ujian hari ini jadi ujian itu untuk masa tu saja. Tetapi kalau kita bagi tag seolah-olah dia telah melaksanakan ujian untuk sebagai satu PAS. Jadi ujian yang dijalankan untuk bukan warga negara, kita akan maklumkan kepada majikan. Kalau majikan yang diketengahkan pekerja-pekerja tersebut, kalau tidak kita akan bagikan satu surat saja, bukan satu tag. Jadi yang persoalannya ialah yang ujian tersebut hanya untuk pada masa tersebut. Jadi minggu depan ataupun 2 minggu lepas tu mereka masih terdedah kepada COVID dalam masyarakat. Jadi pendedahan tu mungkin akan dijangkiti. Jadi ujian tu adalah pada masa tersebut saja. Hi Datuk. I have 3 questions. First question is about the Tahfiz schools and the testing. With 1 week to go before Raya, we see, yesterday you mentioned that there are many more Tahfiz out there who have not come forward to test their students. How will the ministry ensure that everyone is tested, especially now there's a concern for asymptomatic cases? That's the first question. The second question is also about asymptomatic cases. Today you mentioned in your Facebook post that this could be an issue, that this is a concern. But also, does it mean having asymptomatic patients, does it also mean that the virus is actually becoming weaker, that it's not so deadly anymore? Is it actually a good thing, that is becoming asymptomatic? And the third question is about Hari Raya. In Saudi Arabia, for example, they have enforced a locked 24-hour curfew during the Aidilfitri period. Does the ministry see a need for stricter rules stricter MCO rules during the Hari Raya period, just to prevent any spike in cases? Yep, thank you. All right, thank you. 3 questions. First is regards to the Tahfiz school. We have been doing active case tracing for Tahfiz school. We have identified 370 Tahfiz school, and then we have done the screening more than 50%. But we will continue to do that. More importantly is that the cases that we detected, 85% asymptomatic. But we are working closely with JAKIM as well for them to help us in terms of to identify and also to encourage the Tahfiz school to come forward for testing. So I think this is a voluntary initiative. But what is more important is that we are also actively going to the school, identify the school and going to them and doing the testing. It is not to stigmatize, this is very important, it's not to stigmatize, but to protect them and make sure that they do not transmit the infection to others. So this is our initiative working with JAKIM and also NGO in the country. Second question is regards to the symptomatic and asymptomatic. Definitely, if you look into the symptoms, the virus comes into your body first, so you'll be asymptomatic. But it takes time for you to respond in terms of your body response to the virus. Once the body responds to the virus, the fever comes in. So this is where then you get the symptoms. But at the initial part, because the virus load may not be high, so the issue is whether it's asymptomatic can transmit the infection. But it has been said that 2 days or 3 days before you get the symptoms, then the virus load is much higher. Then there's a risk of you can spread the infection. So what is more important is that for us to have a social distancing, to stay away from a person. If we maintain our distance, then we can actually reduce the incidence of infection. So I think this is where we encourage the public to practice, in terms of the social distancing, hand washing, put on a mask if possible, and and stay away from public or even public places.
and also in a confined space. And when you speak to each other, in a conversation, do not come so close, because you can actually, if they have sneezing and etc., then you can actually contract the infection. So this is the precautionary measures been advised, and we hope that the public can maintain a good personal hygiene as well. So this is one. Second is that obviously we identify the group. Now, when we look into the survey, for example, in Selangor, they detected 10 patients, asymptomatic 8, and 2 positive. But the percentage is very low. It's only 0.18% of the total screening. Likewise, when you look into our screening, it's about 4.9% among the toughest group. But if you were to look into the overall percentage, is 1.62%. So, but even then, 1% is still a risk. But it's more important now is for us in the Ministry of Health to have the acute case tracing, in particularly in the targeted group that we have identified. That's one. But for the public to take precaution, I think then you can avoid the infection. Third is regards to Hari Raya. Certainly, you look into Saudi Arabia, the incidence is very high. So we are, from the Ministry of Health, we would like to advocate or even to advise the public to have a homely Hari Raya, homely closed-door Hari Raya. This is unprecedented, but at least we can protect our family. That's most important. We have to protect our own family. We have to protect our community. So if we can practice this, you can have the curfew in your own home, for example, to make sure there's no outsiders coming from outside to your home. So you start the curfew at your home. So this is a good initiative if you can do that. But even family members, you are coming back from, from a red zone, for example, you need to take precaution. So you need to protect the elderly, you need to protect the OKU, and you need to protect those who have comorbidities, for example. So this is something that you can do. Curfew your own home, and perhaps stop visiting from one home to another. So these are some of the initiatives the public can do, and we encourage bottom up rather than top down. I think if we take precaution, all the precautionary measures been taken, I'm sure that we can prevent the transmission of COVID-19, and we can protect our family members. Dato', sorry, just a follow-up on that. You mentioned that people should curfew themselves at home and stop visiting, but now we see that the general rule from the government is that they are allowed 20 visitors a day. So, yeah, how do the we number navigate 20 is actually a very relative, and you'll follow the 3C. If it's a 20 in a confined space or a small apartment, is not feasible. It's basically against what we are talking about. So the number is relative. Just forget about the number. More important is to stick and comply with the SOP, the 3C and the 3W. So if you can comply to the 3C and 3W, rest assured that we can break the transmission of COVID infection. So let's forget about the 20, because 20 is relative. It's not 20, one size fits all. No, because it depends on your home. If your home is big enough, there's no issue. 20 family members is still all right. But we are talking about family members. We are not talking about visitors coming to the home. But if your home is actually very limited space, then perhaps you advise your children not to come back, for example. You still can communicate with your children using video conferencing, etc. So this is a very unique raya, unprecedented and very unique raya. But we all have to play a part. If we all play a part, rest assured, we can actually break the transmission of COVID-19 in this country. Assalamualaikum Dato', Farhan daripada Bernama. Dato', sebelum ni kerajaan memaklumkan larangan membawa golongan berisiko ke premis awam akan dibincangkan dan secara umum meletakkan peranan kepada masyarakat sendiri untuk lebih bertanggungjawab dengan tidak membawa golongan berisiko ke tempat awam. Namun kita lihat semakin ramai yang makin berdegil membawa golongan berisiko ini ke tempat awam.
Jadi melihat situasi ini, adakah KKM akan meneliti menjadikan larangan membawa golongan berisiko ke tempat awam ini sebagai SOP tambahan PKPB? Terima kasih. Terima kasih atas soalan tersebut. Yang ini telah pun dibincang di peringkat mesyuarat MKN, dan mereka yang membawa anak-anak contohnya ataupun warga emas ke tempat awam adalah sangat berisiko tinggi. Jadi Kementerian Kesihatan menasihatkan, setakat ini kita menggunakan nasihat, iaitu di tempat awam termasuk di supermarket ataupun ke hospital. Jangan bawa kanak-kanak ataupun warga emas ke hospital melainkan kalau mereka ada temu janji. Iaitu kalau tak ada temu janji, elakkan bawa warga emas dan kanak-kanak ke hospital. Jadi kita sekarang ni memberi nasihat, tetapi mungkin kita akan ambil tindakan, iaitu bawa Akta 342, iaitu boleh disaman ataupun boleh dibawa ke mahkamah. Jadi sekarang ni kita hanya bagi nasihat dulu, tetapi tindakan akan disusuli nanti. Okey, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.